Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama Haji lagi, Kaunselor Haji Mokhtar dalam siri bicara cinta kehidupan, bicara kuasa cinta kehidupan. Kita bincang-bincang, kita kongsi-kongsi ilmu dan pengalaman, mencari rahsia kebahagiaan dalam membina rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita mencapai hasrat kita untuk menjadikan rumah tangga kita rumah yang bahagia, syurgaku rumahku, mawaddah warahmah, yang sentiasa dalam rahmat Allah sampai syurga, insya-Allah. Siri-siri bicara kita sebelum ini, kita dah bincang bagaimana apakah konflik-konflik yang biasa berlaku dalam rumah tangga hingga berantakan dan bercerai-berai biasanya. Okey. Dan kita sudah bincang juga tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri secara yang lebih meluas. Tapi hari ini lihat satu persatu dan kita audit diri. Adakah sudah berbuat demikian atau belum? Mana yang belum, mana yang baik, mari kita buat untuk jadikan rumah tangga kita sentiasa dalam suasana ceria, bahagia. Okay? InsyaAllah. Yang pertama, seorang isteri kena bersegera menyahut bila suami panggil, bila suami perlukan kita. Kena segera menyahut panggilan suami. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jikalau seseorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isteri itu menolak, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan marah, maka isterinya itu dilaknat oleh para malaikat sehingga waktu pagi. Ini biasa kita dengar kan, khususnya kalau suami-suami yang memang kecewa dengan situasi sebegini, walaupun sebelum ini tak kisah sangat soal agama, maka keluar hadis ini, kalau kau tak layan aku, semalaman kamu tidur dilaknat oleh malaikat. Tapi ini hadis yang benar, Rasulullah pesan. Kenapa pertama kita sebut ini penting untuk seorang isteri bersegera untuk menyahut panggilan, penuhi permintaan suami. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau kita tak layan, dilaknat oleh Allah semalaman yang kita tidur itu, suami tidur dalam keadaan yang tidak tenang, dilaknat oleh malaikat. Ambil ini perkara ini dengan sangat serius dan penting. Dan yang kedua apa? Tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat. Itulah kepatuhan dan ketaatan seorang isteri, tidak akan pernah membantah suami selagi dia memerintahkan, dia perintahkan, dia minta kita berbuat yang tidak melanggar, bercanggah dengan syariat. Penting sekali. Yang ketiga, tidak bermasam muka terhadap suami. Isteri yang menjadi penyeri keluarga, senyuman dia, sikap dia sentiasa menjadi penghibur kepada suami, menjadi kekuatan kepada anak-anak. Kenapa? Senyumnya, manis bicaranya dan sebagainya. Seterusnya apa? Sentiasa menuturkan kalimah yang baik-baik, Masya Allah, yang sesuai dan layaklah sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak waris keluarga, menjadi contoh kepada anak-anak. Tidak pernah bermasam muka, tidak pernah bercakap perkara yang tak baik-baik. Masya Allah. Jadi bila dengar bertutur kata ibu, seumpama doa-doa untuk kebaikan saja untuk keluarga. Ini penting. Jadi Haji teringat bagaimana arwah ibu Haji, walaupun orang kampung, hanya isteri seorang imam biasa di kampung, tapi tutur bicaranya Masya Allah, lembut bicara, baik saja, baik-baik, dan keluar daripada mulutnya sentiasa yang baik-baik, yang positif saja. Malah Haji masih ingat pernah satu ketika Haji pun ingat dia marah kepada arwah abang-abang Haji yang kadang-kadang nakal, tapi dia tak pernah cakap kamu ini malaslah, kamu ini dekil lah, tak pernah. Dalam keadaan dia marah macam mana pun, dia mesti sebut betul kamu ini. Bapak marah, bapak marah tu, tapi dia sebut betul, buatlah, pergilah, buatlah, ikutlah yang bapak suruh, betul kamu ini. Tengok bahasa yang digunakan. Dan akhirnya Haji melihat bagaimana kehidupan abang-abang Haji, setelah arwah semua, tapi Masya Allah, walaupun pelajaran tak berapa tinggi, tapi kehidupan mereka Masya Allah dalam keberkatan, karena kata-kata yang keluar daripada mulut ibu itu adalah doa. Baik, apa lagi?
Tidak membebankan suami dengan permintaan di luar kemampuan suami. Itu yang disebut sebagai mari kita terima suami seadanya. Inilah suami kita, inilah pekerjaannya, inilah perniagaannya, inilah sumber pendapatan kita. Jadi kita berpijak di bumi nyata, kita ukur baju di badan kita, inilah kemampuan kita. Jangan melampau, jangan minta perkara-perkara di luar kemampuan suami. Tapi kita berusaha bersama untuk tingkatkan ekonomi dan suatu ketika nanti kita mampu untuk mencapai impian bersama. Bermula dengan kereta yang kecil, lama-lama sudah mampu mungkin boleh beli kereta yang besar, rumah yang kecil, kemudian buat rumah yang besar. Itulah kehidupan yang berkat. Terusnya apa? Keluar rumah hanya dengan izin suami. Ini pasti, ini mesti. Seorang isteri mudah masuk syurga. Kenapa? Hanya dengan taat suami dan taat perintah Allah dan segi ibadah jaga maruah, masuklah ikut pintu mana pun di syurga. Masya Allah. Suami bukan senang ya. Suami nak pastikan mendidik isteri, mendidik anak-anak dengan ilmu agama secukupnya. Kalau tak lepas dengan suami. Isteri kena keluar rumah minta izin suami. Dulu orang tua sangat jaga ini. Lagi sekali Haji ingat arwah ibu, Masya Allah, nak pergi masjid, nak pergi surau di ketika arwah bapa tak berapa sihat, dia tak larat nak berjalan ke masjid, sudah uzur pada ketika itu. Arwah ibu Haji nak pergi masjid surau dekat saja pun minta izin daripada suami, nak pergi surau, nak pergi masjid, nak pergi berjemaah pada hari ketika yang bapa tak berapa sihat. Masya Allah, nak pergi masjid pun minta izin. Jadi sekarang lagi mudah. Kenapa mudah? Sebab kita ada handphone, walaupun kita tempat kerja dan sebagainya, bagi tahu nak ke mana dengan izin suami. Maka berkat hidup kita. Apa lagi? Berhias hanya untuk suami. Ini hati-hati, terutama isteri yang kerja. Bukan main lagi daripada awal setiap hari pagi nak pergi kerja berdandan berhias, bukan main. Tapi niat untuk siapa tu? Dan kalau niat memang untuk dipandang orang di tempat kerja di luar, bukankah sepanjang hari itu kita menanggung dosa? Sebab berhias hanya untuk suami. Maka berpada-pada dalam berhias, pakai yang tutup aurat seadanya, tetapi perhiasan yang sebenar yang kita nak tunjukkan ialah bila berada di rumah bersama suami. So, hati-hati. Bukan susah, tapi kita terlupa dalam hal-hal begini yang menyebabkan seharian kita tak dapat pahala kerana berdosa, tidak mendapat restu suami. Apa lagi? Menghargai pengorbanan suami. Kita bicara soal ciri-ciri wanita solehah. Jadi kita menghargai pengorbanan suami. Kalau yang kerjanya siang malam, balik lambat, mencari rezeki, kalau kita suri rumah, kita bantu di rumah, atur anak-anak. Kalau ada masa buat kerja tambahan, berniaga kecil-kecil untuk tambah pendapatan, dan hargai penadalah suami. Orang kaya tak apalah, tapi ujian untuk orang kaya berbeza lagi. Baik. Menerima tidak membenarkan orang yang tidak diizinkan suami masuk ke dalam rumah. Ini pun kadang-kadang kita terlupa. Bukan sewenang-wenangnya mengajak kawan datang ke rumah. Itulah kena minta izin suami. Dan jika ada di antara kawan kita yang suami sudah sebut aku tak apa selesa dengan dia, apalagi kalau dia cakap aku tak benarkan dia datang ke rumah, jangan dah kita undang orang yang suami kita tak izin datang ke rumah. Dosa besar itu. Itulah kepatuhan dan ketaatan pada suami. Dan suami yang baik takkanlah sampai menghalang untuk sahabat-sahabat, keluarga yang datang ke rumah, kan? Tapi jika ada seseorang yang memang suami tak suka, jangan isteri jemput datang ke rumah. Mesti semuanya dengan izin suami. Apa lagi? Menerima tunjuk ajar daripada suami. Ialah itu biasalah. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, suami tegur, suami bimbing, suami nasihat, dengar. Kita ikut. Kalau kita pun orang bijak pandai, kita bersamalah saling tegur-menegur, nasihat menasihati. Tidak sebenarnya suami, ada ketikanya isteri lebih pandai. Maka kita, tapi walaupun kita lebih pandai, kita lebih pangkat besar, isteri lebih pangkat besar, tapi di rumah hormat suami sebagai ketua keluarga. Okey, insya-Allah. Apa lagi? Sentiasa berada dalam keadaan kemas dan bersih.
seorang isteri sentiasa jaga penampilan diri, fizikal dan semuanya bersih, wangi sentiasa. Masya Allah, hebat isteri yang begini. Ini namanya isteri yang solehah. Dan akhir sekali lagi nak sebut di sini, menjadi penenang dan penyeri rumah tangga. Suami memang seronok nak balik rumah, penat di luar bekerja, memang nak balik rumah. Sebab apa? Di rumah tenang melihat muka isteri, di rumah tenang melihat dalam suasana rumah yang bersih, rumah yang cantik, rumah yang barakah, ada ketenangan di dalam rumah. Jadi suami tak suka lepak kat luar jauh-jauh. Suami tak akan suka lepak kat luar lama-lama. Ini antara rahsia-rahsia ciri-ciri wanita yang soleh. Mari kita berdoa semoga isteri kita, anak-anak perempuan kita nanti yang bakal menjadi isteri dan ibu, kepada keluarganya nanti menjadi isteri dan ibu yang solehah. Mudah-mudahan mari kita terus berdoa, kita atur diri dan keluarga. Kalau kita ada buat silap dan salah, kita bermaafan. Haji pernah sebut the power of forgiveness, kuasa kemaafan, bermaaf-maafan sangat hebat. Rungkai segala permasalahan dalam kehidupan. Kita terus bersama melayani bahtera kehidupan, walaupun badai dan gelora tersebut. Yang penting kemudinya iman dayung bersama, pasti kita akan sampai ke destinasi cinta kita di syurga, insya-Allah. Mari kita atur keluarga dari segi agamanya, dari segi kehidupan duniawinya seiring. Kita buat kerja hari ini seolah kita akan hidup selamanya. Jangan lupa ibadah seolah kita akan mati esoknya. Maka seimbangkan diri kita dalam perjalanan hidup dunia menuju akhirat. InsyaAllah kita bersama dengan orang-orang yang mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah di jalan yang benar sampai syurga. Mari kita bina keluarga yang bahagia. Mawaddah warahmah, rumahku syurga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.